Buletin pagi 15 September bersama saya Muhammad Syafiq Anan. Tajuk utama hari ini. Wan Azizah berundur apabila jika Anwar jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi pendirian PKR jika beliau dilantik menjadi Perdana Menteri. Isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail akan melepaskan jawatan Timbalan Perdana Menteri. Bagaimanapun, Ketua Umum PKR itu berkata, sekarang belum tiba masanya Datuk Seri Dr. Wan Azizah meletak jawatan dalam Kabinet. Pasal apa Azizah tak letak jawatan di Pandan? Sebab kalau Azizah letak, TPM hilang daripada keadilan. Dan saya bagi Tun Mahathir, kalau saya menang, saya tidak akan menyertai kerajaan sekarang. Saya nak bagi laluan sepenuhnya Tun Mahathir jalan tugas. Saya tak mau ganggu sehingga giliran saya nanti. Jadi kalau dia letak, itu sabarlah, Azizah akan letak. Bila saya giliran saya naik jadi Perdana Menteri, tak payah awak suruhlah menyebut. Memang daripada awal kesamaan kita, saya lantik, dia akan letak. Takkanlah Anwar Perdana Menteri, Azizah Perdana Menteri, tak adanya. Beliau berucap dalam pertemuan dengan anggota PKR Johor di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. Datuk Seri Anwar, 71, yang bakal memegang jawatan Presiden PKR secara rasmi November ini, diumumkan bertanding di kerusi Parlimen Port Dickson setelah penyandang kerusi berkenaan, Datuk Daniel Balagopal Abdullah, meletak jawatan Rabu lalu. Telah menghadapi pelbagai tekanan luar biasa. Bekas Setiausaha Agung MIC Datuk G. Kumar Aman mengumumkan hasrat bertanding sebagai calon bebas pada pilihan raya kecil PRK Port Dickson menentang Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hasrat itu dinyatakan selepas MIC mengumumkan tidak akan bertanding di kawasan parlimen itu yang juga kerusi tradisi parti berkenaan sejak 1974. Menurut Datuk Kumar, beliau turut kecewa dengan tindakan UMNO yang mahu bertanding di kawasan itu. Beliau yang pernah bertanding di Dun Tanah Rata di bawah tiket PAS pada PRU14 berkata, keputusan bertanding di Port Dickson dibuat demi menjaga kepentingan pengundi India di Negeri Sembilan. Malah katanya beliau sebagai anak tempatan berhak bertanding di mana-mana kawasan Parlimen Port Dickson berbanding Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berasal dari Pulau Pinang. Penyandang kerusi Port Dickson, Datuk Daniel Balagopal Abdullah, meletak jawatan 12 September lalu bagi memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar bertanding di kawasan berkenaan. Ia sebagai persediaan untuk Datuk Seri Anwar menjawat Perdana Menteri ke-8. Dalam pada itu, PAS bersedia menggerakkan jenteranya membantu calon Barisan Nasional BN pada pilihan raya kecil PRK Port Dickson jika BN membuat keputusan meletakkan calon di kawasan berkenaan untuk menentang Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata, PRK Port Dickson dilihat membuka satu lagi peluang kerjasama antara PAS dan UMNO. Mengikut maklumatnya, kita ada cawangan di sana. Cawangan dah ada, ahli-ahli kita ada. Penyokong kita pun ada. Jadi ahli dan penyokong ini boleh menjadi jentera. Di samping daripada luar Negeri Sembilan boleh membantu. Itu mengikut keperluan. Mereka yang bertanding. Mengikut keperluan mereka. Tunggulah nama calon dulu. Katanya PRK Port Dickson dijangka dapat meneruskan momentum pengukuhan sokongan ahli kedua-dua parti selepas berakhirnya PRK Sungai Kandis dan Seri Setia. Yang pertama, dalam negara demokrasi, boleh bertanding, boleh letak jabatan. Kita tak boleh halang siapa nak bertanding. Kita anggap itu peluang untuk mengadakan latihan bersama. Kalau tentera boleh buat latihan bersama antara negara, maka pilihan raya boleh latihan bersama. Ada parti-parti pembangkang. Ya. Ya. Pengalaman Sungai Kandis dengan Seri Setia itu menjadi satu pengalaman yang sangat meningkat.
Kalau Sungai Kandil kita masuk GR1. Yang Sirtian sudah GR3. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Konvensyen Dewan Himpunan Penyokong PAS kali pertama di Stadium Tertutup Gong Badak, Kuala Nerus. Hadir bersama Ketua Dewan Ulama PAS, Dato' Dr. Mahfuz Mohamad dan Ketua DHPP, N. Balasubramaniam. Dewan Muslimat PAS menasihatkan Kerajaan Pakatan Harapan untuk tidak menyalahkan pihak lain dalam kegagalan kerajaan melaksanakan janji manifesto 100 hari. Ketua Muslimatnya, Nuridah Muhammad Saleh berkata, kerajaan PH ketika ini sering meletakkan kegagalan itu pada pihak lain dengan alasan manifesto bukanlah kitab suci yang mengikat mereka patuh pada janji-janji mereka. Ini seolah-olah hendak diletakkan kesalahan kepada PAS atau juga semata-mata kepada kerajaan terdahulu. Tren yang berlaku sekarang, kerajaan PH sering menyalahkan pihak lain di atas kegagalan mereka menunaikan janji manifesto dalam tempoh 100 hari dengan alasan bahawa manifesto bukanlah kitab suci yang mengikat mereka patuh pada janji mereka sendiri. Beliau berkata demikian ketika memberi ucap tama sempena Muktamar PAS tahunan Dewan Muslimat PAS ke-54 di Kuala Terengganu. Turut hadir Ketua Wanita UMNO Datuk Noraini Ahmad. Menurut Nuridah, kerajaan PH sepatutnya memperbaiki keadaan dan menjaga kemaslahatan rakyat, terutama mereka yang terpinggir dan tertindas. Muslimat PAS katanya juga perlu bersedia membuat anjakan paradigma terhadap suasana politik pasca PRU 14 dengan terbentuknya kerajaan baru di Putrajaya. Sementara itu, Nuridah turut menyuarakan pandangan kerjasama demi kepentingan Islam dan rakyat perlu menjadi keutamaan. Ini kerana usaha ta'awun siasi atau kerjasama ke arah kebaikan antara UMNO dan PAS perlu dititik beratkan. Bersatu teguh bercerai roboh. Jadi awak highlight yang tu saja pun akan kita lihat. Terutama apabila kita bekerjasama untuk kepentingan Islam dan rakyat terbanyak. Tentulah rakyat sendiri insya-Allah akan mendapat manfaat tersebut, kerjasama untuk kebaikan. Dan memang itu pun Islam suruh, insya-Allah. Muktamar PAS tahunan kali ke-64. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang akan menyampaikan ucap tamanya di hadapan perwakilan PAS di Stadium Tertutup Gong Badak, Terengganu. Dijangkakan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga akan hadir bagi mendengar ucap tamanya. Antara yang menjadi tumpuan kemungkinan usul kerjasama di antara PAS dan UMNO demi menegakkan syiar Islam. Untuk perkembangan lanjut langsung bersama Mazarif Zafri Abdul Aziz. Zarif, mungkin boleh kongsikan apakah perkembangan di sana? Silakan. Baik, terima kasih Syafiq. Assalamualaikum dan salam hormat. Baik, sekitar saya berada di sini mengikuti muktamar sejak kemarin. Rata-rata ucapan yang disampaikan mereka menyentuh mengenai ta'awun siasi atau kerjasama ke arah kebaikan, terutama kerjasama dalam menegakkan syiar Islam. Hari ini juga, kira-kira jam 10.45 pagi, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang akan merasmikan muktamar ini dan menyampaikan ucap tamanya. Dan cakap-cakap orang, Presiden PAS itu berkemungkinan menyentuh mengenai kerjasama PAS dan UMNO. Dan mungkin usul PAS untuk mengadakan kerjasama dengan UMNO akan menjadi tumpuan oleh para perwakilan dan juga media. Turut menjadi perhatian Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga hadir kira-kira jam 8.30 pagi tadi bagi mengikuti majlis perasmian muktamar ini dan dengar sendiri ucapan oleh Presiden PAS. Ini juga mungkin lebaran baru hubungan di antara PAS dan UMNO dalam menjalinkan kerjasama untuk menjadi barisan pembangkang yang efektif dan bertindak sebagai check and balance kepada kerajaan baru. Baik, setakat ini pemimpin UMNO yang hadir bagi mengikuti muktamar yang dijalankan kemarin dan juga semalam, antaranya Ketua Pemuda UMNO Datuk Ashraf Wajidi Dasuki dan Ketua Wanita UMNO Datuk Dr. Noraini Ahmad serta delegasi-delegasi UMNO yang lain. Selain itu juga, semalam buat pertama kalinya Dewan Himpunan Penyokong PAS DHPP mengadakan konvensyen
positionnya. Mereka sebulat suara menyokong kepimpinan PAS dan mereka juga yakin mampu memainkan peranan untuk menarik masyarakat bukan Islam kembali bersama PAS. Baik, ketika ini yang saya dapat kongsikan di belakang saya, mereka para perwakilan dan tetamu sedang bersedia untuk masuk ke dalam Dewan untuk mendengar amanat yang akan disampaikan oleh Presiden PAS. Dan itu saja yang boleh saya kongsikan ketika ini. Kita kembali dahulu ke Seri Pentas. Baik, terima kasih Zarif atas perkembangan laporan itu sebentar tadi. Perkembangan ekonomi global turut meletakkan ringgit di bawah nilai. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata antara faktornya perang perdagangan yang berlaku di antara Amerika Syarikat dan China. All the currencies are now depreciating like mad. It's not only Malaysia, but others are depreciating at a much faster rate than us. Argentina has depreciated by about 50%. Then there is Turkey also depreciates, and a lot of other countries, currency are depreciating because of the effect of the trade war between China and America, as well as the poor economic performance of many countries. Do you think the ringgit is undervalued? Do you think the ringgit is undervalued? I think it is undervalued. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang merangka program penjagaan anak secara komuniti bagi penduduk projek perumahan rakyat PPR. Ia sebagai sistem sokongan kepada kumpulan B40 untuk meringankan beban mereka. Program itu akan dimasukkan di dalam dasar komuniti negara yang bakal dilancarkan pada akhir bulan ini. Ini sistem sokongan antara satu. Kalau hari ini saya free, saya jaga anak you. Besok awak free, awak jaga anak saya. Something like that. Kita akan buat satu grouping, cari sukarelawan among them dalam komuniti di sini. Mesti ada ibu-ibu yang tak bekerja dan sebagainya. So kita buat babysit untuk 3 jam, 4 jam. Apa keperluan seseorang itu ya. Dan lepas tu KPKT akan memikirkan cara untuk beri insentif kepada kumpulan-kumpulan yang menawarkan diri untuk membantu dan sikap sokong menyokong antara sama lain. Zuraida meninjau lokasi kejadian kanak-kanak 3 tahun jatuh dari tingkat 17 di projek perumahan rakyat PPR Kota Damansara Petaling Jaya Selangor semalam. Beliau turut meluangkan masa menziarahi keluarga mangsa. Kementeriannya juga menawarkan sesi kaunseling kepada keluarga itu selain menawarkan rumah lain untuk didiami oleh keluarga berkenaan bagi mengurangkan trauma kejadian. Namun bapa mangsa Hairul Anwar Kusnan tidak bercadang berpindah ke rumah lain, malah akan terus menetap di rumah itu. Mengulas mengenai cadangan supaya diwajibkan pemasangan jeruji besi di balkoni di PPR, Zuraida berkata ia bukanlah satu penyelesaian. Itu tidak membantu kerana lalas rumah kita jadi macam jail. So kita pun tidak mahu. Jadi kita harus menangani masalah ini. At the root of the problem is because they cannot afford to send their children to daycare center whatever. So we have to give them the support system. Sekiranya kalau kita ada macam mana pun, kalau tidak ada support system untuk mereka memberikan penjagaan yang selamat untuk anak mereka pun tidak berguna. Dalam kejadian 7.10 pagi kemarin, Siti Nur Nadira Hairul Anwar dipercayai tergelincir ketika memanjat kerusi plastik di balkoni rumah yang tidak dipasang jeruji atas. Ketika kejadian, mangsa dikatakan bersendirian di rumah kerana ibu bapanya keluar sejak 6 pagi untuk berniaga nasi lemak di Bukit Jelutung, Shah Alam, manakala kakak mangsa berusia 14 tahun keluar menghantar seorang adiknya berusia 7 tahun ke tadika di blok di PPR berkenaan. Kejadian itu adalah kes keempat di PPR terbabit. Zuraida dalam pada itu berkata Highland Taus yang terbiar sejak 25 tahun lalu akan dirobohkan seawal bulan depan. Ujarnya proses merobohkan bangunan tersebut akan diuruskan oleh Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ. Kita dah immediately buat komiti hari itu dan mereka dah memesyuarat 3-4 kali dan mendapat jalan penyelesaian dengan pemaju dapat tampil ke depan dan insolvency juga datang ke depan. So kita buat satu mesyuarat penjelasan dan sekarang tengah dalam peringkat untuk memikirkan atau mencadangkan apa yang dia nak buat dalam
Ayalah peringkat yang bahawa kita nak robohkan bangunan tu dan juga peringkat perancangan apa yang seterusnya nak dibuat. The timing is that will be ASAP once we clear the insolvency punya technicalities and all this, the responsibility. So we are trying to put the responsibility to MPAJ to organize the demolition of the. I think maybe in 1 month's time. In 1 month's time, yeah. So, we hope by December dia dah ada satu perancangan untuk pembangunan semula di tapak tu. Jawatan Kuasa Pembangunan Semula Highland Towers juga sudah mengenal pasti ke semua pemilik kediaman bangunan berkenaan. Ogos lalu, Zuraida mencadangkan Highland Towers dibangunkan semula sebagai lokasi taman rekreasi. Cadangan itu dibuat memandangkan struktur tanah di kawasan terbabit tidak sesuai untuk pembinaan perumahan. Pada 11 Disember 1993, satu daripada 3 blok kondominium Highland Towers di Taman Hillview Ulu Kelang runtuh dalam tragedi yang meragut nyawa 48 orang. Sementara itu, jelas Zuraida pihaknya sedang mengkaji semula dasar berhubung projek terbengkalai. Menurutnya ada keperluan untuk meneliti semula prosedur terbabit bagi mempercepatkan dan memudahkan proses ambil alih seterusnya pembinaan semula. Korea Utara dan Selatan membuka pejabat perhubungan bersama di Bandar Sempadan Kaesong di Korea Utara. Ia antara langkah ke arah perdamaian terbaru dilaksanakan kedua-dua pihak pada tahun ini. Bangunan pejabat 4 tingkat itu dibuka menjelang sidang kemuncak Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un buat kali ketiga tahun ini. Pertemuan yang dijadualkan minggu hadapan akan membincangkan isu program nuklear Korea Utara. Pejabat itu adalah yang pertama seumpamanya diwujudkan sejak Korea terbahagi dua pada akhir Perang Dunia Kedua pada 1945. Ia akan dikendalikan kaki tangan sehingga 20 orang dengan pegawai Korea Selatan ditempatkan di tingkat 2 dan Korea Utara di tingkat 4. Hasrat bintang Sex and the City Cynthia Nixon untuk menjadi Gabenor New York terkubur setelah ditewaskan dalam pemilihan utama Parti Demokrat oleh penyandang dua penggal Andrew Cuomo. Cuomo 60 yang memegang jawatan itu sejak 2011 mengalahkan Nixon dengan 66% undi berbanding 34% diperoleh address itu. Keputusan itu membolehkan Cuomo memegang jawatan tersebut bagi penggal ketiga. Pengasas syarikat Amazon, Jeff Bezos mengumumkan penubuhan dana kebajikan untuk membantu keluarga gelandangan dan murid prasekolah bagi golongan berpendapatan rendah. Bezos memberi sumbangan awal $2 bilion Amerika dan akan meluaskan lagi usaha ke arah itu. Dinamakan Day One Fund, Bezos dan isterinya Mackenzie akan menyumbang untuk membantu keluarga gelandangan. Di samping itu, mereka juga akan menyalurkan dana kepada rangkaian prasekolah di kawasan komuniti berpendapatan rendah. Bezos mengumumkan penubuhan dana itu dalam ucapannya pada majlis di Economic Club di Washington DC. Menurut lelaki terkaya di dunia itu, pendidikan awal kanak-kanak amat penting dan wang yang diperuntukkan untuk tujuan itu akan memberikan dividen lumayan selama berdekad. Kita ke laporan sukan. Angkat berat paling mencuri tumpuan semalam dalam saingan yang berlangsung di Tapah Perak. Muhammad Yusof Nando mencipta sensasi tersendiri menghadiahkan 2 kilauan emas buat Selangor diiringi lakaran rekod baru Sukma menerusi angkatan snatch dan clean and jerk. Dewan Merdeka di bangunan Majlis Daerah Tapah gamat dengan pencapaian yang dilakar Muhammad Yusof Nandong. Anak kelahiran Tanjung Karang itu tampil buat kali kedua selepas edisi di Sarawak melakukan angkatan 116 kg pada percubaan kedua sekaligus meleborkan rekod Sukma dan memenangi emas kategori 56 kg snatch. Catatan 137 kg pada percubaan terakhir kategori 56 kg clean and jerk juga menghadiahkan kejayaan berganda buatnya di podium emas kedua dan juga memecahkan rekod Sukma dengan kelebihan 1 kg. Sementara itu, seramai 11 peserta yang mengambil bahagian 48 kg clean and jerk wanita, angkatan Nurul Afikah Muhammad Zamzuri ternyata gagal digugat pecabar lain. Percubaan terakhir sebanyak 81 kg meletakkan di kedudukan pertama sekaligus emas buat Terengganu yang mengenepikan Sabah dan Pahang yang meraih perak dan gangsa.
Bagaimanapun dalam snatch, wakil Pahang Siti Zaliha Yusof paling teratas apabila gagah disaingi menerusi ketiga-tiga percubaan. Angkatan 62 kg sewaktu sesi kedua memadai buatnya menebus kekecewaan merangkul pingat emas. Sementara itu, penantian Selangor untuk meraih emas pertama di Tamasya Sukma Perak ini akhirnya tercapai jua. Emas pertama itu disumbangkan skuad badminton wanita dalam acara berpasukan. Perak terlebih dahulu meraih mata menerusi Lee Ying Ying yang merupakan pemain kebangsaan. Namun Selangor bangkit menyamakan kedudukan menerusi MT Ina pada perlawanan kedua. Dan Selangor memintas untuk mendahului pada perlawanan ketiga menerusi K. Leshana. Sebelum bergu mereka, Lee Zing King dan Eng Wan Win memastikan pingat emas pertama buat kontingen Selangor dengan kemenangan pada perlawanan keempat. Acara petong yang masuk hari kedua memulakan kempen bagi triple lelaki dan wanita. Berlangsung di Arena Petong Kuala Kangsar, juara bertahan kategori wanita Negeri Sembilan tidak berdepan masalah untuk mencatatkan kemenangan besar 13 berbalas 7 ke atas Pahang. Sementara itu, dalam kategori lelaki pula, Sarawak turut menepati ramalan selaku juara bertahan edisi lalu selepas menundukkan Kelantan. Namun kemenangan Sarawak tidak hadir dengan mudah, menang hanya satu mata untuk menutup perlawanan dengan keputusan penuh 13-12. Sukan silat membuka gelanggang Sukma 2018 malam di Dewan Jubli Perak, Kuala Kangsar. Nur Khairunisa Azizo dari Selangor mengungguli saingan kategori puteri kelas C selepas menewaskan wakil Sarawak Vanessa Sylvia dengan kemenangan bersih 5-0. Kontingen Selangor meneruskan kecemerlangan dalam putera kelas E pula menyaksikan Muhammad Amin Zainur Azman tidak berdepan masalah ketika menentang Muhammad Farihi Azwar dari Kelantan menerusi satu lagi kemenangan bersih 5-0. Sorakan padu penyokong tuan rumah menggamatkan suasana di gelanggang B untuk memberi sokongan padu kepada wakilnya Azfar Shazrik Izhafari yang turut menentang Muhammad Asri Tajuddin dari Kedah. Namun Azfar diberi tentangan sengit lawan apabila terlepas satu mata untuk berpuas hati menang dengan catatan 4-1. Saingan bersambung lagi hari ini. Untuk perkembangan Tamasya Sukma ke-19 Perak, kita berlintas langsung bersama Imaliana Esa. Silakan dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya secara langsung di Kompleks Menembak Darul Rizwan ini untuk perkembangan Tamasya Sukma 2018. Masuk hari keempat Tamasya ini dan hari ini 19 pingat emas ditawarkan menerusi 5 jenis sukan iaitu angkat berat, bowling, berbasikal, karate dan juga menembak. Saya berada di Kompleks Menembak Darul Rizwan ini yang menawarkan 4 pingat emas dalam 4 acara iaitu 10 meter air rifle individu dan berpasukan serta 50 pistol individu dan berpasukan. Di belakang saya ketika ini sedang berlangsung acara 50 meter pistol individu dan juga berpasukan. Kalau kita imbas kedudukan pingat setakat ini, Terengganu kekal mendahului di tangga teratas dengan 10 emas, 8 perak dan juga 9 gangsa. Namun mengekori rapat di tangga kedua kontingen Pulau Pinang yang juga dengan 10 emas, 6 perak dan juga 5 gangsa. Kontingen Melaka dan wilayah persekutuan tidak jauh di tangga ketiga dan keempat masing-masing dengan 7 emas dan kontingen Johor di tangga kelima dengan 6 emas. Kami akan bawakan perkembangan Tamasya Sukma 2018 ini menerusi rangkaian berita Media Prima. Jadi jangan lupa untuk ikuti perkembangannya setiap hari bersama kami sehingga 22 September ini. Dan untuk itu sekian saja secara ringkas dapat saya bawakan secara langsung di Kompleks Menembak Darul Rizwan ini. Kita kembali ke seri pentas. Silakan Syafiq. Terima kasih Lia atas laporan itu sebentar tadi. Sekian Buletin Pagi. Sebelum berpisah, saksikan visual motosikal tunggang sendiri pertama oleh BMW di Jepman. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum dan salam hormat.